warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Daripada saya kecil sehingga sekarang, hampir setiap hari, setiap masa dimomokkan bahayanya kedudukan orang Melayu, kedudukan Islam, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hal-hal kerakyatan, hal-hal kedudukan pegawai-pegawai kerajaan. Ini adalah, saya mendengar hal ini sejak lagi pada tahun 60-an. Bahayanya orang-orang Cina yang ramai di Malaysia ini, bila-bila masa boleh mengambil alih pentadbiran Malaysia. Surat-surat layang, surat-surat yang disebarkan tentang kononnya ada persepahaman antara orang-orang Cina di Malaysia dengan Singapura untuk diantaranya merendahkan atau menghapuskan hak-hak orang Melayu dan meletakkan Islam bukan lagi sebagai agama resmi negara. Kebelakangan ini DAP menjadi sasaran, sehingga Presiden Parti Islam sanggup membohongi gerakan Islam di Timur Tengah tentang ada usaha untuk meminda perlembagaan, mengurangkan pengaruh Melayu dan kedudukan Islam di Malaysia ini. Selagi rakyat terlibat dengan pilihan raya, menjunjung demokrasi dan menjunjung perlembagaan Malaysia yang ada, tak mungkin boleh berlaku perubahan ini seperti yang digembor-gemborkan. Kerana nak meluluskan suatu pindahan perlembagaan perlu 2/3 majoriti. Perkara yang menyentuh kedudukan raja, Islam agama resmi, bahasa kebangsaan, kedudukan pegawai kerajaan, kalau lulus di parlimen pun mesti pula dibincang dan dilulus di peringkat majlis raja-raja. Tetapi pembohongan tentang ancaman terhadap orang Melayu ini digemborkan untuk kepentingan mendapat sokongan. Bukan realiti, tapi ianya fantasi. Inilah yang dimainkan daripada tahun 60-an sampai sekarang. Dan parti-parti politik berubah dari masa ke semasa. Apabila Parti 46 berkawan dengan DAP, maka DAP dianggap tidak berbahaya. Bila PAS bersama dengan DAP menjelang pilihan raya 2008-2013, kita boleh dengar, bahkan YouTube sekarang ini teredar di mana-mana pujian bekas-bekas Presiden PAS kepada DAP. Tetapi bila tidak bersama, kita akan dengar ungkapan-ungkapan yang buruk. Kita kena beritahu kepada rakyat bahawa di Malaysia ini yang di Pertuan Agong tetap orang Melayu dan Islam. Perdana Menteri masih dan akan datang pun tetap orang Melayu dan Islam. Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, KSN, pegawai-pegawai kerajaan yang tinggi, hakim, boleh dikatakan lebih pegawai kerajaan dan sebagainya, lebih 80% orang Melayu dan orang Islam berada di tampuk pemerintahan. Jikalau hilang hak-hak orang Melayu selama ini, tentulah orang Melayu yang buat. Kalau tanah reserve Melayu hilang, di manakah menteri besar, ketua menteri yang bukan Melayu? Hanya satu, Pulau Pinang. Lain-lain negeri, semuanya ketua menteri dan menteri besar selalunya adalah orang Islam. Kalau hilang hak Melayu selama ini, tentulah Melayu-Melayu ini yang buat. Sebenarnya, kalau tak kira kaum apa, agama apa, bangsa apa, jikalau rasuah, wang boleh disogok, selalunya dasar pun akan terpelanting.
Inilah yang berlaku sejak merdeka. Bila hak-hak orang Melayu hilang ataupun dilihat hilang, dimainkan propaganda untuk menjadikan orang bukan Melayu sebagai kambing hitam. Kita sudah dengar perkara ini dan diulang-ulang lagi, terutama untuk mengambil alih kuasa pada bulan Mac yang lalu. Dua perkara yang mereka mainkan. Satu, tak mau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini common di kalangan mereka. Yang kedua, tidak mau DAP berada dalam kerajaan. Kedua-dua mereka telah capai. Anwar sekarang bukan Perdana Menteri, DAP tidak duduk dalam kerajaan. Kita akan lihat ke arah mereka, ke arah mana mereka nak tuju selepas ini. Saya yakin-yakinnya kalau hal misalnya sekarang ini kononnya pendatang sama aja di Sabah, di Semenanjung ini, yang kononnya dapat kad pengenalan biru begitu ramai, ada diberi angka-angkanya. Siapa yang buat? Bukan DAP yang memerintah. Semua pegawai-pegawai kerajaan itu Melayu. Menteri yang jaga hal kerakyatan dan sebagainya Melayu. Tapi bila sesuatu berlaku, perkara yang dilihat tergugatnya, kononnya tergugatnya orang Melayu, disalahkan DAP. Sebenarnya mereka ni penakut, tidak berani berbincang dengan mimpin-mimpin bukan Melayu secara berdepan. Kami dalam kabinet berbincang dengan DAP. Saya sendiri boleh memanggil mimpin DAP ke rumah saya berbincang dan cakap pada mereka apa pantang larang orang Melayu dan juga hal-hal agama Islam yang boleh disentuh, yang tak boleh disentuh. Tetapi saya nampak bukan ke arah perbincangan yang mereka mau. Mereka menjadikan DAP atau orang bukan Islam ini sebagai satu punching bag, satu tempat mereka berlandas untuk mereka mendapat kuasa. Bila dapat kuasa, kita tahulah bagaimana mereka menjaga tanah-tanah orang Melayu, bagaimana menjaga MARA, bagaimana menjaga hak-hak orang Melayu. Ia dilingkupkan oleh orang Melayu sendiri. Jangan bimbang rakyat jelata sekalian. Kita orang Melayu masih berkedudukan tinggi, terutama dijamin dalam perlembagaan yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, pegawai-pegawai kerajaan, mufti-mufti. Takkan kita nak boleh lantik mufti bukan Islam? Semua mufti wajib Islam. Kadang-kadang bodoh ni yang kumpali mikrofon ni, geram benda-benda kebodohan untuk jaga agama ini. Di Pulau Pinang misalnya, bagaimana peranan mufti untuk memelihara dan menjaga agama. Bahkan Ketua Menteri Lim Guan Eng dan sekarang Chow Kong Yeow, beliau tidak mau dan tak berani menyentuh hal-hal Islam sebab ianya amat sensitif. Bagaimana surau dan masjid terus hidup dan diimarahkan di negeri yang ketua menterinya daripada DAP. Semua isu DAP ini isu mainan, terutama oleh UMNO dan PAS, untuk mereka mendapat sokongan Melayu khasnya di luar-luar bandar, supaya mereka dapat memerintah ataupun diundi oleh rakyat dalam pilihan raya. Walaupun pemerintahan sekarang secara curi di tengah jalan, tapi mereka nak kekal memerintah kalau ada pilihan raya.